أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 16, baris yang ke-7 daripada bawah. Muka surat 16, baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tunggal pada sifatnya, sifat Allah, dua bahagi pula. Mana dua bahagi juga sebagaimana tunggal pada zatnya, zat Allah yang terdahulu, dua bahagi. Tunggal pada sifatnya, satu pada sifatnya, keesaan pada sifatnya, sifat Allah, dua bahagi pula, dua bahagi juga sebagaimana keesaan pada zatnya, zat Allah, dua bahagi. Pertama daripada dua bahagi tunggal, keesaan pada sifatnya, sifat Allah. Tiap sifat Allah itu satu-satu. Mana satu-satu? Qudrah satu, iradah satu, hingga akhir. Kenapa hingga akhir? Kita bilanglah sampai ke 20 sifat tu. Ilmu satu, hayah satu, sama satu, basar satu, kalam satu. Itu keesaan tunggal pada sifatnya, sifat Allah, hak bahagi yang pertama. Dan berbilang-bilang sifat ini. Mana berbilang-bilang sifat? Contohnya seperti kudrah dua. Sifat kudrah ada dua benar. Iradah dua. Sifat iradah pun ada dua. Hingga akhir. Ilmu ada dua. Hayah ada dua. Berbilang-bilang sifat seumpama ni dinamakan muttasil pada sifat. Kam muttasil pada sifat. Kam muttasil, bilangan muttasil yang berhubung pada sifat. Dengan bahawa muttasil di sini maknanya ada di zat Allah yang satu, tapi berbilang kudrah tu. Muttasil ni berhubung dengan bahawa kedua-dua kudrah tu ada di zat Allah yang satu. Adapun kudrah di zat Allah satu, kudrah di zat di diri makhluk yang lain pula atau bekas juga, itu dipanggil munfasil, berasing-asing. Kudrah di Allah suku, memberi bekas. Kudrah di hamba suku, memberi bekas juga. Itu dipanggil berbilang-bilang yang munfasil, yang berasing-asing. Waktu masuk bahagian kedua tu nak menafikan hak bahagian yang kedua. Ini hak pertama.
Sekarang berbilang sifat kudrah, tetapi kedua-dua kudrah ni ada di zat Allah yang satu. Itu dia panggil muttasil, berhubung. Maknanya berbilang sifat kudrah tapi berada di zat Allah yang satu. Munfasil, kudrat Allah memberi bekas suku, kudrat hamba memberi bekas suku. Itu dipanggil berbilang kam munfasil, berasing-asing. Munfasil ni makna asalnya bercerai. Itu berasing-asing. Sama ada kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, kedua-duanya mustahil belaka. Hak sifat wajibnya keesaan pada sifat. Itu hak sifat wajib. Menafikan, menolak kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat. Oh ni kena laju sikit Muttasil munfasil, muttasil munfasil. Biar cekak sikit. Biar cekak. Muttasil kita duduk, dia ada selagi munfasil. Muttasil hok mana tak dan jumpa jawapan munfasil dah pula. Allah cepatnya sebut munfasil. Kita muttasil pun tak tengok duk tahu ni muttasil, mikir, jumpalah jawapan dia. Munfasil, mikir, jumpalah jawapan dia. Tapi lambat nak jumpa jawapan, tak ada jumpa jawapan, tukar dah. Munfasil pula. Akhirnya tubik atas kepala kita, ni apa ni? Pada katung tubik bintang jangan nak katung. Kan katung kan belaga je, tubik dak atas kepala dia. Kita punya gitu kan. Muttasil munfasil, mengelepah dia dah kan. Muttasil munfasil, mengelepah sampai pergi ke hak tajwid benar. Mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil. Hak tu nak wi cang muttasil munfasil je. Sebut mak wajib muttasil, kita faham lalu dah. Mak jaiz munfasil, kita faham lalu dah. Faham tak? Ya? Macam sebut melepah kadang-kadang tanya belum tentu boleh jawab. Mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil. Tapi time baca okey je. Time baca betul je. Yang awak baca gitu tu mak wajib ke mak jaiz ha? Oh, saya dah apa bolong semua dah tu dua ni. Mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil, dia jadi bolong semua. Tapi siapa tanya baca tak pernah salah pun. Dia tengok tu dia cam dah. Hak gini, kena baca gini. Mak wajib muttasil tu. Allah, mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil. Natia tu saya dah apa nak dang tu. Tapi tengok di ayat tu kena dah. Kena. Gini nak baca mana, gini nak baca mana, dia kena. Tapi kalau tanya betul-betul, dia tu kau semua mak wajib, mak jaiz okeylah. Hak muttasil munfasil tak nak pergi. Mak wajib, mak jaiz okey. Mak wajib, mak jaiz tu. Dah mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil. Hak muttasil munfasil ni dia bunyi macam mana? Dekat sikit. Dia payah sungguhlah nak ingat. Mana kita? Muttasil munfasil. Dia ni kesok. Mentang-mentanglah kawan tu tak biasa ngaji sifat 20. Bukan tak ngaji siapa ke tak ada pegangan, tapi tak ngaji cara detail hak fardu kifayah lah. Kalau kata mak wajib muttasil ke mak jaiz munfasil ke tak pandai nak kata kamu muttasil kamu munfasil dia memang tak pandai. Tapi ikut pegangan comel. Pegangannya betul. Tapi secara fardu kifayah sama juga dengan pecahan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, istirna, iftikar tu dia tak berapa pandai lah. Hak ngaji sifat 20 qadasah imam tu dia ngaji, bukan tak ngaji. Tapi kalau hak fardu kifayah, pembahagian tu dia tak apa pandai. Istirna ke, iftikar ke, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah ke,
takluk tanjizi ke, tanjiz qadim ke, tanjiz hadis ke, suruhi qadim ke, takluk qabdah ke, jenis gitu tu. Dia tak berhentilah. Takluk taksir ke, taksis ke, inkishaf ke, dilalah ke, dia tak apa reti. Tu fardu kifayah tu. Faham tak? Orang kadang-kadang istilah tu dia diberi. Sebab apa? Yalah, tu ilmu. Tapi kalau tidak regu dengan ilmu tasawuf, dia nak nyohor dengan istilah tu lah. Dia nak nunjuk, nak riak dengan kepandaian dia, sebut istilah. Dia nak nunjuk tu je. Ni riak orang panggil. Yalah kadang-kadang macam ilmu tasawuf hakikah je kok. Dia ilmu tasawuf syariat tak ada. Jadi dia suka cerita bab wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifah, wahdatul zat, maqam fana, maqam baqaul baqa, maqam fanaul fana, minallah, billah, lillah. Dia biar gitu. Syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Cerita bab maqam mukasyafah, cerita bab dia bagi guna istilah. Dia nak cerita ke orang, nak bahawa dia ni ngaji tasawuf hakikah. Dah sebab apa nampak jadi nak nyohor gitu. Kan riak tak boleh kan nak nunjuk ke orang. Hak riak tak boleh, nak nunjuk ke orang tu tak boleh. Tu hak ngaji tasawuf fardu ain. Ni tak ngaji tasawuf fardu ain. Di geromoh tinggi-tinggi tu dia nak sedap cerita. Orang pun dengar, oh hebat dia cerita. Cerita gapo? Cerita bab wali-wali abdal, wali kutub, cerita bab nuqaba. Dia cerita gitu. Kalau orang pandai bercerita, teropong waktu kan dengar. Dah istilah-istilah betul ke tak dah tahu. Betul tak betul pun kau orang ke dia je, mungkin kita tak tekan dengar tak reti. Jadi sebab apa jadi nak nyohor gitu, nak cerita bab makam-makam tu. Nak seorang kata aku ni ngaji kitab hakikah, tak ngaji kitab budak-budak syariat ni. Jadi mana hak bab riak, bab ujub, bab takaburnya mana? Tu tasawuf fardu ain. Dah ngaji dak tu? Tak ngaji. Sebab ngaji dak tu tak paluk lah. Tak jual dengan nafsu. Dah ada nafsu duduk sombong sokmo, selama-lama tu duduk sombong sokmo. Keluarga-keluarga yang berkedudukan, boleh belajar tinggi, dapat pakat tinggi. Jadi kehidupan tu duk takabur sepanjang masa. Daripada budak lagi dah diasuh dengan sifat takabur. Ingat baik awal mu tak nak siapa tu punya komang. Mak ayah aja dah kanak tu. Ingat molek kita ni orang lebih-lebih Jangan buat baby kurang orang kampung tu. Tak ada orang kampung, tak ada kedudukan. Jadi mak ayah asuh dah dengan sifat takabur, maka sombong dia. Lepas tu belajar pula tinggi, jadi sombong. Boleh pangkat pula tinggi, jadi sombong. Hak bawah-bawah anak buah ni pakai jadi masa dia je. Kau ke mana pun dia faham tak? Sombong dengan kedudukan. Pada ni sombong dengan kedudukan. Mana takabur sifat iblis tu sebati. Mari ala ketua nak ngaji agama, kalau ngaji je hak tasawuf fardu ain, ngaji je sifat takabur, lari lalu dah. Buat apa? Ustaz tu kata ke dia. Bukan kata lari. Kadang-kadang dengan ustaz tu sendiri pun kena reject. Sebab apa? Dah ustaz tu sebut takabur, tengok muka dia. Sebut takabur, tengok muka dia. Ustaz pun satu hal. Takabur, tengok kita. Takabur, tengok kata. Jangan tengok muka orang. Yelah ustaz pengajar tu kan. Takabur, mula-mula masa sebut takabur, tengok depan. Takabur, jadi tunduk kita. Ataupun takabur, lenggok kepala kata. Apa ustaz lenggok kata gitu? Nanti kan tengok bawah ni kan kata tuju ke siapa-siapa pula. Duduk depan jadi mangsa. Takabur tengok. Takabur tengok. Dituju ke orang lah. Jangan. Kena reject dah sekarang Kena reject. Takabur tengok ke muka orang. Takabur tengok ke muka orang. Orang tu pula orang hak jenis dak rendah ke orang. Reject Bak kata ke dia. Jadi kalau kita hak nyakit berat gitu, ngaji tasawuf fardu ain memang tak nyakut
Sebab apa? Sebab sakit. Nak buang balik takabur yang sebati daripada budak lagi. Kadang-kadang diasuh oleh keluarga, mak ayah sendiri yang asuh sifat takabur ni. Aduh. Kita yang kadang-kadang mak ayah ni kena jaga juga. Kena ternampak anak kita ternampak gong je. Sebab apa? Sebab mak ayah tu ada sikit kelebihan dalam masyarakat. Mak ayah tu kena betul lalu dah. Mu nak sambung betul mana? Kerana mak ayah ada sedikit kedudukan dalam masyarakat. Itu mak ayah kamu belum lagi. Kalau mak ayah sendiri pun ada kedudukan pun tak sombong, kamu tak ada kena-ngena bawa anak je nak sambung apa. Kadang-kadang bila dia ada muka senang sikit, ni orang ni susah sikit, faham tak? Dah kalau kita sekolah lah, kalau duduk asrama tak sama. Ada orang mak ayah hantar dengan motor je pernah sampai pintu asrama, pintu pagar. Ada mak ayah hantar dengan kereta besar pula hantar depan tu. Situ pun kalau tak kena didikan lain dah jadi. Tak ada ni. Mana kalau kita tengok anak kita tu nampak cakap khabar pun sombong, cara jalan pun sombong, bercakap dengan kawan, layang kawan pun nampak sombong. Kita kena ni ilmu ni, ilmu fardu ain belakang ni kita kena betul lalu dah. Ada. Ni kita yang tukang asuh berat. Kita tukang asuh pula. Kita ni siapa ni, keturunan siapa ni. Jangan ingat boleh mu tak nak siapa tu, jangan komang sangat. Jadi kita tukang akad. Lepas tu siapa kesudah pun duk sombong gitu. Macam mana nak ni. Nak apa? Nak buang sifat takabur, sifat iblis ni. Nampak macam mana? Kena mujahadah lah. Sebab apa ni? Apa panggil apa ni? Karat dah. Apa panggil apa? Berlapis dah. Waktu kau kalau kata kena tembok dengan apa ni? Dengan apa tu orang tembok karat di kapal. Apa panggil apa tu? Water apa panggil? So tembok karat di kapal kan, dia nak cat kapal kan, dia tembok tu kan. Apa panggil apa? Water jet apa? Water jet. Kalau kena orang tembuh kau. Kalau kena orang tembuh kau. Memang kena gitu Kena water jet Sebab apa? Karat dah. Mana lekat dah takabur di hati. Ada sebab kita tua kita nak menghadap Allah. Kita nak menghadap Allah dengan bawa sifat azazil, sifat iblis. Kita nak gitu ke? Kita nak menghadap Allah dengan kita bawa sifat iblis. Lepas tu macam mana ni? Kena mujahadah. Kena ngaji fardu ain lah ni, sakit lah sikit. Bukan sakit sikit lah, sakit parah lah kita. Tapi kalau orang gini, dia tak ambuh pergi pesen gini ni. Dia nak ngaji pesen tasawuf, cerita makom ni, cerita tinggi-tinggi. Lepas tu amal. Zikir ni boleh 1000, zikir ni boleh 1000, zikir ni boleh 1000. Akhirnya akan mari tu, mari ni. Walau sifat dia tu sifat azazil, sifat iblis. Nak mari ke apa? Mari rasa sungguh. Itulah mari daripada iblis juga. Bukan sebenar. Dah mari perasaan, mari nak hati ni terbuka. Dalam keadaan kita hati bersifat dengan iblis, hak mari tu daripada iblis lah tu. Tipu daya iblis. Ada ni. Akhir dia mari waktu dia berasa, bertambah sombong dia. Tengok orang tu orang tak nak makam. Tengok orang tu tu syariat je tu. Puak syariat tu. Dia dah goh gitu. Ada ni. Tapi biasanya kalau orang sombong gini, dia nak mudah kita pujuk dianya cerita tinggi-tinggi. Jangan cerita hak nyakit. Tapi kalau ngaji fardu ain je, cerita nyakit kita masing-masing. Kalau cerita fardu ain, sifat mazmumah, itu cerita nyakit kita masing-masing. Sebelum ada ilmu, kita tak kenal pun. Jadi sebati kita dengan sifat mazmumah. Lepas kita ada ilmu pun, dalam keadaan kita jaga, sifat tu tetap datang. Lekat, kita bertaubah dengan Allah. Kalau sifat mazmumah tu hanya terdetik di hati, hanya ni apa dia? Hanya khawatir, hanya main lintasan di hati, itu syarat tak ambil salah tu.
Tapi apabila kita lalai, lupa ke hukum Tuhan, kita bela sifat tu dalam hati kita, dosa besar kita kena bertaubah dengan Allah. Itu dalam keadaan ada ilmu tu. Kalau ilmu tak ada, tak kenal pun apa sifat mazmumah, macam mana? Faham tak? Mana dalam keadaan kita ada ilmu pun, hak itulah sifat-sifat cela yang syaitan duk goda dengan kita. Kita ala ketua-tua ni, pandangan mata kita dah berahi dah tengok benda-benda tak ada faedah. Telinga kita dah berahi dah dengar tak ada faedah dan mai ala ketua ni. Nak cakap ngarut pun malah dah orang tua ni. Kaki tangan pun jaga molek dah orang tua ni. Faham tak? Tapi hati hak ni hak syaitan duk goda semua. Mana hak ni kita ngaji sebenarnya berkaitan dengan penyakit kita. Tapi kalau kita ngaji tasawuf hakikah, cerita makam cerita orang lebih-lebih. Tak kena atas nyakit kita. Suka kita mendengar, kemudian akhir sekali kita perasan kita dah waktunya. Sebab tu dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang belajar ilmu-ilmu hakikah, ilmu syariat ni diketepikan. Ini ilmu yang dicela pada syarak. Bukan ilmu hakikah tu dicela pada syarak. Kita tu yang mengakibatkan kita memandang rendah, memandang komang kepada ilmu syariat. Ini kita boleh tengok lalu dah. Ilmu syariat je. Sifat 20 je. Pekoh bab semayang je. Je belaka tu. Ada ni. Sebab apa? Sebab dia ngaji ilmu-ilmu yang khafi, ilmu yang tersembunyi, ilmu yang jali hak nyata tak belajar. Ilmu khafi dia belajar dulu. Ilmu asrar dia belajar dulu. Ilmu zahir tak belajar pun lagi syariat. Ini dicela. Hak kita Ihya Ulumuddin. Mazmun fi haqqi. Tercela bagi orang ni. Bagi orang ni bukan ilmu tu salah. Kita boleh tengok lah. Bila dia tak mengaji ilmu syariat, dia mengaji ilmu tinggi-tinggi, macam mana ni? Adakah hati dia kau rendah? Tak. Jadi kita mengaji untuk akhirat kita, untuk kebaikan ni, untuk kita bertaubat dari sifat-sifat dicela, ngaji hak tasawuf fardhu ain. Jadi kalau kita ngaji tasawuf fardhu ain, tak ada lah nak nyoh-nyoh ni. Kita balik kepada hak ngaji kitab tauhid. Istilah-istilah tadilah kan mutasi, kan mumpasi, pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Lepas tu pembahagian-pembahagian kitab pula, pembahagian-pembahagian sifat pula, fardu kifayah. Orang pandai cerita, dia pandai cerita. Ada satu kisah tu, Haji ni dia kata, Allah kita ni abdi duk cakap bab sifat 20 ni lah, begitu begini telopong kita. Dah tak je mengaji. Dia pun mengajilah juga kita Al-Misbahul Munir. Boleh bagi dah mana nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Reti dah sikit-sikit. Kamu tasih, kamu pasti apa, daurun, tasalsul, apa reti dah sikit-sikit. Tanjizi ke, suluhi ke, qabdah ke, reti sikit-sikit. Dia pun jumpalah kawan dia pula, cakap sedap Betul dah. Sebab mungkin kawan ni tak reti. Sekarang ni saya ngaji dah kitab sifat 20, kitab Al-Misbahul Munir. Hak murid cakap lama kening tu, rasanya boleh dah, faham dah ni. Boleh nak cakap. Lepas kawan tu faham reti, sepatah nak cakap dah. Kawan ni tak cakap dah. Sebab apa? Dia cakap tu betul ke tak tahu sebenarnya. Cakap nak gaya. Ni abang ni. Tak ada ilmu tasawuf abang ni. Cakap nak gaya. Sepatutnya bila kawan dia kata, saya ngaji dah. Boleh kalau mengaji. Sedap sikit aku cakap. Kita boleh muzakarah. Boleh muzakarah. Sama kawan tu ngaji dah. Lama kening. Dia cakap seorang. Kawan tu telopong je. Bila kawan tu kata, saya belajar dah, mu cakap lama kening. Sepatutnya ni, mujur lah. Kita boleh muzakarah. Boleh cakap dua belah. Lepas kawan ni kata dia belajar, lepas dia tu jumpa, kalau kawan ni korek je cerita je bab nafsiyah salbiyah, dia tak nyaut. Ni nak nyahu je sebenarnya. Ni nak nyahu. Lepas tu kita kena 3 tu, tauhid, fiqh, tasawuf, ilmu amal, barulah kita selamat agama. Tu je.
Tapi kita istilah-istilah ni biarlah. Istilah-istilah ni biar kita tahu. Dia panggil istilah ilmu. Biar kita tahulah. Kam muttasil, kam munfasil, sebab kita ada 3 ni. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan di hadapan. Kemudian satu-satu keesaan pecah 2 bahagi pula. Kemudian nak menafikan maksud Allah daripada 2 pula. Kam muttasil, kam munfasil pada zat, kam muttasil, kam munfasil pada sifat, kam muttasil, kam munfasil pada af'al, pada perbuatan. Kita nak tahu yang kemah, bukan kata nak nyahu, bukan nak nunjuk, bukan. Biar kita tahu sebut kata mustahil kam muttasil pada zat, kita nampak. Mustahil kam munfasil pada zat, kita nampak. Sebab terdahulunya keesaan pada zat, makna yang pertama, zat Allah Subhanahu wa taala tidak berjuzuk. Macam zat kita ni, zat yang berjuzuk, yang banyak bahagian ni, zat kita ni. Walaupun kita sebut kita seorang, boleh sebutlah kita seorang, tapi di tubuh kita ni banyak juzuk, banyak bahagian. Bahagian kepala, bahagian tubuh, bahagian tangan, bahagian kaki, bahagian kulit, bahagian daging, bahagian tulang, bahagian darah. Ni banyak bahagian ni. Banyak bahagian ni dia panggil kam muttasil pada zat. Anak kita ni kam muttasil pada zat lah ni kita ni. Allah Ta'ala mustahil kam muttasil pada zat, sebab zat Allah tidak berjuzuk, zat Allah tidak berjisim, zat Allah tidak berbentuk. Memang kita pegang gitu. Tak ada orang pegang zat Allah macam kita ni lah. Ada kulit, ada daging, ada tulang. Mustahil Tuhan gitu. Hak pesen kita ni, ada kulit, ada daging, ada tulang ni, dipanggil gapa nak mustahil hak pesen kita ni. Ni dipanggil kita ni kam muttasil pada zat. Berbilang yang berhubung pada zat, dengan makna zat kita banyak juzuk. Faham? Atau muttasil. Hak munfasilnya macam mana? Zat orang ni seorang, zat orang ni seorang. Dia panggil apa ni? 2 orang. Faham tak? Ni seorang, ni seorang. Dia panggil 2 orang. Dia panggil berbilang. Berbilang apa ni? Munfasil. Ni seorang orang lain, ni seorang orang lain. Dia panggil kam munfasil pada zat. Tu je lah. Mana? Jadi makna keesaan pada zat yang keduanya, Allah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kalau ada 2 Tuhan, Allah satu, Tuhan lain satu, itu dia panggil kam munfasil pada zat. Mana apa ni? Berbilang yang suku-suku. Satunya Tuhan Allah, satunya Tuhan yang kedua. Itu mustahil. Ada 2 Tuhan seumpama tu. Ada 2 Tuhan gitu, tu dia panggil kam munfasil pada zat. Ini ulang minggu lepas. Guna. Hak pegangan kita sahih dah. Mustahil zat Tuhan macam zat kita ni berjuzu. Kita pegang kejap dah, mustahil ada Tuhan yang kedua. Atau pegangan kita tetap dah. Tapi kalau berjuzuk macam kita ni, mustahil ni panggil apa? Kam muttasil. Apa makna muttasil? Walaupun berbilang juzuk, banyak juzuk, tapi muttasil duduk di kita seorang. Hak munfasil ni suku-suku. Ini satu orang, ni satu orang. Dia panggil munfasil, berasing-asing, suku-suku. Hak ni walaupun banyak bahagian, tapi di kita seorang. Atau dia panggil muttasil, berhubung. Mana? Tulis di kertas molek muttasil, munfasil. Kita duduk mana banyak sari-sari, duduk dapur, tepek dapur. Tengok muttasil munfasil, muttasil munfasil.
Orang tanya dah, kenapa pula tulis muttasil munfasil? Itu respi. Respi. Respi apa ni? Tak ada royak lah. Itu respi masakan. Respi baru. Ada muttasil, ada munfasil. Payah sangat kan? Jadi mustahil ni ada enam ni. Kan muttasil pada zat, kan munfasil pada zat, kan muttasil pada sifat, kan munfasil pada sifat. Dah kita gitu. Kan muttasil pada perbuatan, kan munfasil pada perbuatan. Tidak kita lagi. Ada enam semua sekali. Kumumus sittah dia panggil. Kam yang enam. Tapi ini istilah ilmu. Kan? Kita duk ngaji-ngaji dah ni, biarlah siapa ke kita boleh cerita seumpama tu. Kadang-kadang kita mengaji-mengaji ni nampak dia lebih semangat. Dia lebih semangat. Maknanya bukan nak nyoho, tak ada. Kita minta berlindung daripada sifat hati seumpama tu. Tetapi kalau kita faham, sebab tu kadang-kadang orang ni disuka sangat ngaji sebab dia faham. Orang duduk menung, lain kali tu ajak nampak biu je. Biu orang kata biu tau. Biu macam-macam alasan je. Sekali nak ikut, sekali tak mau ikut. Sekali nak ikut. Biu tu ada benda lah tu. Mungkin dia tak nampak. Tak nampak ni tak semangat. Kalau dah nampak, ni orang ngaji ni. Dan dia nampak tu gak siapa ke sudah lah. Kalau dah dia ngaji duduk atas lembek tu gak tu bunyi semua. Ni kadang-kadang waktu tua ni duduk terlantar. Kalau kita ziarah dia, kita cakap dia bab sifat 20, segar dia. Segar dia. Kita cerita bab sifat 20, segar. Sebab dia lama tak boleh dengar. Segar dia. Cerita bab-bab hak patut kita payah tu lah. Hak patut kita payah. Dia suka dengar. Sebab hidup ngaji sama dah. Orang kita ni, kita pergi ziarah dia, nampak segar, kita cerita sifat 20, jadi lembek lalu lah dia. Jadi lembek lalu. Orang lama kening pun pergi sijik surah hak ningok pening kepala. Learning kita tengah terlantar, mari cerita lagi pula pening kepala. Hak saat ni ceria, cerita hak tu jadi kuyu. Ke mana kita? Dia biar kita boleh nampak, boleh faham, biar Tuhan beri kitanya suka belajar. Bukan setakat fardu ain. Fardu ain tu kita tetap dah. Hak fardu kifayah ni lah. Jadi kalau muttasil berhubung, munfasil berasing-asing, suku-suku tu munfasil. Jadi yang terdahulunya keesaan pada zat Tuhan tidak berjuzuk. Kalau zat berjuzuk macam zat kita ni mustahil. Sebab apa? Sebab kam muttasil pada zat. Makna yang kedua, keesaan pada zat Tuhan zat yang satu. Allah Tuhan yang satu. Mustahil ada Tuhan yang kedua. Kalau ada Tuhan yang kedua, dua Tuhan, dipanggil kam munfasil pada zat. Kam bilangan-bilangan, munfasil yang suku-suku. Tuhan Allah satu, Tuhan yang kedua satu. Itu dipanggil munfasil pada zat, mustahil. Jadi ternapi dua kam pada keesaan pada zat. Menafikan kam muttasil dan kam munfasil pada zat. Ni nak cerita pula hak keesaan pada sifat. Satu pada sifat. Apa makna satu pada sifat? Sebab satu macam mana? Kita terdahulu sifat kesempurnaan, ketinggian bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Mana satunya pula? Kemudian pula hak wajib atas kita mengetahui dan berpegang secara satu-satu 20 tu panggil keesaan macam mana? 20 tu panggil banyak. Macam mana nak faham keesaan pada sifat? Ada ni. Keesaan pada sifat dengan makna satu pada sifat. Satu macam mana? 20 tu panggil satu.
Lepas tu sifat kesempurnaan, ketinggian bagi Allah tidak terhingga banyaknya pula. Hak 20 ni hak secara tafsil, secara detail, hak wajib atas kita mengetahui dan berpegang. 20. Dah 20 tu satu. Apa makna satu tu? Jadi satu pada sifat ni dua bahagi pula. Dua bahagi juga macam satu pada zat. Mana tiap sifat Allah itu satu-satu. Mana satu-satu? Qudrah satu, iradah satu, hingga akhir. Hingga akhir ni apa? Alah, bilang hingga sampai habis 20 tu. Ilmu satu, hayah satu, tu hingga akhir. Dia kalau dalam Arab ila akhirihi. Ila akhirihi. Iqra ila akhirihi. Gitu. Ataupun dia buat ringkas alif lam kha disambung. Alif lam kha ilah. Mana apa ni? Ila akhirihi. Mana apa ni? Persudahlah bilang sampai ke habis. Kalau ayat Quran didatangkan ayat, tapi ayat tu panjang, dia pun tulis al-ayah, dia tulis di ujung tu. Al-ayah mana apa ni? Tammimil ayah. Sudahlah ayat panjang lagi ayat tu. Sudahlah, tapi dia ambil sebahagian je. Dia ambil ayat Quran, dia berhenti tempat hak boleh wakaf dah tu. Dia pun al-ayah. Pada makna ayah ni, mana panjang lagi tu baca. Kita tengok dalam Quran ditulis surah berapa, surah apa, ayat berapa. Mana? Kalau ayat Quran. Kalau kita ke mana? Kita dan seterusnya ke mana? Hak rumi. Bukan ditulis DS ke di titik gitu. Sekarang ni ayat tu panjang. Terkadang ayat tu sudah didatangkan terdahulu, terkadang diulang balik ayat tu, dia ambil sikit je depan. Lepas tu jadi apa? Dan seterusnya. Dan lain-lain dah, dan lain-lain tu pasal lain tu. Ni dan seterusnya. Ditulis DST ke apa? Ke SST. Dia tulis benda. Ke di titik gitu ke mana? Titik dia kok, titik tu mana ada lagi belakang tu. Kan gitu. Lepas tu kalau DST ke mana? Dan sebagainya lain kok ditulis kok. Lepas tu dan sebagainya. Tu apa? DSB ke apa? Lepas tu DST dan seterusnya. Ada. Hoi. Ya kedok ni. Macam dak sekolah belaka kita ni. Sekolah habis universiti masuk. Tak ada, dah seterusnya tak ada. Dia kan dan seterusnya. Maknanya tak habis lagi tu, tapi mari sikit sudah, sebab sebelum tu akidah. Ayat tu dia akidah, perkataan tu dia akidah sebelum tu, panjang dah atas tu. Mari pula bawah ni tak payahlah nak panjang pula. Ambil sikit, lepas tu ia pun mungkin titik-titik. Itu kalau rumi. Tapi kalau hak Jawi ginilah. Kadang-kadang ditulis hingga akhir. Kadang-kadang ditulis alif lam kha. Dia gitu. Mana? Alif lam kha tu ringkasan tu. Alif lam kha ilah ila akhirih. Mana panjanglah. Ini samalah ni. Buat dua misal sudahlah. Mana? Qudrah satu. Itu keesaan pada sifat. Iradah satu. Lepas tu ilmu hingga akhir lah. Ilmu satu, hayah satu, sama satu, itu hingga akhir. Itu dipanggil keesaan pada sifat makna yang pertama. Tiap-tiap sifat Allah tu satu-satu. Satu bagi tiap-tiap satu sifat. Sifat Tuhan tidak terhingga banyaknya. Hak secara detail 20.
Tapi tiap-tiap satu sifat tu satu. Itu dipanggil keesaan pada sifat. Tiap-tiap satu sifat tu satu. Kalau perekah agak, masa saya ngaji dulu, tunggu sebut sesekara. Faham? Sesekara. Mana apa sesekara? Satu bagi tiap-tiap satu sifat. Itu sesekara. Kan cakap gitu kan? Se kan? Mai kita se tu. Sesekara. Satu bagi tiap-tiap satu sifat. Kudrah satu. Perbuatan Tuhan, tu tidak terhinggalah perbuatan Tuhan. Ilmu satu, benda maklumat hak Tuhan tahu tidak terhingga. Ta'alluq kudrah tidak terhingga. Ta'alluq ilmu tidak terhingga. Hak Tuhan buat tu, Tuhan buat ni, banyaklah perbuatan Tuhan. Ni hak sedang berlaku di kita setiap saat ni. Ni perbuatan Tuhan berlaku ni. Jadi perbuatan Tuhan banyak. Sifat kudrah satu. Hak Tuhan tahu segala-gala, tidak terhingga perkara hak Tuhan tahu. Tetapi sifat ilmu di Tuhan satu. Dia panggil keesaan pada sifat. Tiap-tiap sifat Allah itu satu-satu. Kudrah satu, iradah satu. Hak ni kita pegang kejap dah. Permulaan kita sebelum masuk sifat 20, sebelum masuk sifat 20, kita berpegang secara ijmal, secara umum, secara ringkas, sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat ketinggian bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Jadi apa makna sifat kesempurnaan? Adakah sifat ni mensempurnakan zat Allah? Zat Allah yang wajib ada. Sifat kesempurnaan yang ada di zat Allah tidak terhingga bilangannya. Adakah sifat kesempurnaan ni yang mensempurnakan zat Allah? Tidak. Zat Allah yang wajib ada, zat yang sempurna. Bukan sifat ni yang mensempurnakan zat Allah. Apa makna sifat kesempurnaan? Tiap-tiap satu sifat tu sifat yang sempurna. Kita ada juga sifat. Sifat apa kita ada? Ada sifat kudrah. Kudrah kita balas mana sangat? Setara mana dengan sifat kudrah kita? Kita ada sifat ilmu. Sifat ilmu kita setara mana? Hak tu hak kita ada sifat tapi tidak sempurna. Sifat yang Tuhan letak kita itulah tidak sempurnanya satu, tak bekas pula satu. Hak ada di kita ni. Adapun sifat Allah sifat yang sempurna. Itu panggil sifat kesempurnaan, sifat ketinggian. Jadi sifat kesempurnaan di Tuhan ni tidak terhingga banyaknya. Mana contoh sifat kesempurnaan? Kudrah. Mana contoh sifat kesempurnaan? Iradah. Jadi kudrah sifat yang sempurna, iradah sifat yang sempurna. Maka satu cukup lah. Kenapa nak berbilang lagi kudrahnya? Dua kudrah. Kenapa dua kudrah? Satu kudrah tak padang. Mana sifat Allah bukan sifat sempurna. Siapa kena ada dua benar baru cukup, baru sempurna. Dah satu kudrah sempurna dah. Tapi kenapa ada satu kudrah yang kedua pula? Tak ada faedah pula gitu. Jadi kita pegang kejap dah. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Kemudian hak sifat kesempurnaan Allah hak wajib kita mengetahui dan mengaku putus di hati 20. Contohnya kudrah iradah. Jadi kudrah sifat kesempurnaan, iradah sifat kesempurnaan. Satu je lah. Itu panggil keesaan pada sifat. Tiap-tiap sifat Allah Ta'ala satu-satu. Kita pegang dari situ.
Sebab kadang-kadang kita ni kalau tanya keesaan pada sifat tu, kadang-kadang kita ni tak berapa boleh jawab. Apa makna keesaan pada sifat? 20 tu keesaan ke 20 tu? Tak boleh nak jawab kitanya. Tapi tak ada orang kita berpegang kudrah Allah ada 2, iradah Allah ada 3, ilmu Allah ada 2. Tak ada orang pegang kita. Sifat hayah Allah pun ada 2, 3. Sifat sama Allah pun ada 2, 3. Tak ada orang pegang kita. Maknanya kita sudah berpegang keesaan pada sifat. Tapi kalau tanya tak pandai nak jawab. Tu jelah. Ke ada Allah kita ingat lama kening, kudrah Allah banyak, bukan 200 pun tak tahu ke kerja Tuhan banyak. Kerja Tuhan banyak. Tapi sifat kudrah Allah satu. Sebab itu sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tu hak keesaan pada sifat makna yang pertama. Dan berbilang-bilang sifat ini. Ini hak mustahil ni. Mana contoh berbilang sifat? Seperti kudrah 2, iradah 2. Lepas tu hingga akhirlah. Hai ilmu pun 2 contohnya. Dinamakan kam muttasil pada sifat. Kam ni bilangan-bilangan. Muttasil yang berhubung pada sifat. Kenapa berhubung? 2 kudrah ni di Allah yang satu. 2 iradah ni di Allah yang satu. Hak tu mustahil. Hak munfasil, kudrah di Allah suku, kudrah di hamba seperti kudrah Allah juga suku. Hak tu munfasil. Hak tu hak mustahil. Hak makna yang kedua. Ini hak muttasil. 2 kudrah pun di zat Allah yang satu. 2 iradah pun di zat Allah yang satu. 2 tu dia panggil kam. Di Allah belaka 2 kudrah muttasil. Manapun ni berhubung 2 kudrah di zat Allah yang satu. Ni mustahil. Kam muttasil pada zat. Ni mustahil. Itu makna yang pertama. Kedua, tiada menyerupai sifat makhluk dengan satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, dan menyerupai sifat makhluk dengan sifat Allah inilah dinamakan kam munfasil pada sifat. Kam berbilang, munfasil duduk suku-suku. Di Allah satu sifat, di makhluk, di manusia lah kita letak, di hamba satu sifat. Serupa 2 ni. Sifat kudrah Allah dengan sifat kudrah hamba ni serupa. Itu dipanggil apa ni? Berbilang pada sifat tapi munfasil. Duduk di zat lain-lain. Duduk di zat Allah kudrah lain. Duduk di zat hamba, zat makhluk ni kudrah lain tapi serupa. Itu dia panggil kam munfasil pada sifat. Jadi makna yang keduanya, keesaan pada sifat tidak menyerupai sifat makhluk dengan satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerupai ini pada hakikilah. Kalau setakat sebut, itu tak apa. Setakat sebut, itu tak apa. Allah bersifat dengan sifat wujud, kita bersifat dengan sifat wujud. Allah bersifat dengan sifat kudrah, kita pun bersifat dengan sifat kudrah. Ada kudrah, ada tenaga, ada rank Tuhan letak di tubuh kita. Kudrah di Allah tu kudrah yang qadim dia panggil. Kudrah, tenaga, rank yang ada di hamba, di kita dia panggil kudrah hadis. Jadi kalau sebut kata kudrah yang qadim, sifat kudrah di zat Allah. Kudrah yang hadis, kudrah yang baharu, duduk di zat yang baharu. Siapa zat yang baharu? Kita lah. Kalau sebut kata kudrah yang hadis, ni kudrah kita. Serupa? Tak. Kudrah Allah mengadakan, meniadakan. Kudrah di kita ni tak bekas sama sekali.
Tiba-tiba kudrah di kita ni bekas juga. Jadi berbilanglah sifat mana kudrah di Allah mengada meniada. Kudrah dia makhluk dia hamba pun mengada meniada juga. Itu dia panggil kam munfasil pada sifat. Itu dia panggil kam munfasil pada sifat. Ni hak kata tidak menyerupai pada hakiki. Kalau hanya pada sebut, tu tak ada apa-apa tu. Tu hanya pada sebut. Dan memang kita berpegang kita ada sifat kudrah. Memang kita berpegang kita ada sifat kudrah. Tapi sifat kudrah kita ni tidak memberi bekas. Sifat kudrah kita ni tidak mengada, tidak meniada. Maknanya hanya muafakat pada nama kudrah je. Allah bersifat dengan sifat kudrah, mengada meniada. Sandar kepada kudrah, mengada meniada, kena ingat baik. Sandar mengada meniada kepada sifat kudrah hanya isnad majazi. Ingat baik, kudrah mengada meniada, isnad majazi. Sandar sementara tu bukan hakiki. Yang hakikinya bukan kudrah yang mengadakan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah yang mengadakan. Itu hakiki dia. Faham tak ni? Yang mengadakan bukan kudrah, Tuhan yang bersifat dengan kudrah yang mengadakan. Sebut kata kudrah mengada, kudrah meniada, itu hanya isnad majazi itu. Letak sementara, itu bukan hakiki. Kita berpegang zat kudrah yang mengadakan, salah pegangan tu. Lah, kita baliklah kita contoh kita ni. Hak zahir di kita ni. Walaupun hakikinya kudrah kita tak bekas. Hak zahir. Yang berusaha ni nak tanya. Kita ke kudrah di kita yang berusaha ni? Nak tanya. Kita ataupun kudrah yang ada di kita tu yang berusaha? Kudrah. Kita pun tidur, mu lagi kudrah hak kerja kita. Siapa yang buat? Siapa yang berusaha? Kita yang berusaha dengan ada kudrah di tubuh kita. Kudrah yang berusaha? Tidak, kita yang berusaha. Ke mana? Ini awak misal nak tanya sekarang ni. Yang menyangkul tu kita ke cok yang menyangkul? Yang menyangkul tu kita ke cok? Cok. Kalau cok mujur, beli cok banyak-banyak, letak di kebun, mung cangkullah cok. Kita pun duduk atas basah dah kata cok. Kita yang menyangkul menggunakan cok cangkul. Kalau kata cok menyangkul, lah beli cok banyak, tinggal kebun tu, mari esok Allah siap dah kerja. Ada orang lain tu main nyangkul. Maknanya kita pun kita yang berusaha, bukan kudrah di kita. Kan tak? Jadi yang mengada Allah, Tuhan yang mengada. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Itu hakiki dia. Bukan kudrah yang mengadakan. Kudrah sifat yang ada di zat Tuhan. Yang mengada adalah Tuhan yang mengada. Jadi kalau kata kudrah mengada meniada, faham boleh? Ini hanya isnad majazi, sandar kepada sifat, tapi hakikinya Allah yang mengada. Allah mana? Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah yang menentu. Allah mana? Allah yang bersifat dengan iradah. Allah yang mengetahui. Allah mana? Allah yang bersifat dengan ilmu. Kalau kita kata ilmu mengetahui,
sama mendengar. Basarlah yang melihat. Itu hanya isnad majazi. Yang mendengar bukan sifat sama. Yang mendengar adalah Tuhan yang bersifat dengan sifat sama. Dia gitu. Jadi kalau sebut je kudrah mengada meniada, itu hanya isnad majazi. Sekarang ni sifat kudrah Allah mengada meniada. Adapun sifat kudrah di hamba tidak ia bekas sama sekali. Jadi makna kalau hamba ada kudrah pun hanya sama muafakat pada nama kudrah jua. Menyerupai ke tak? Tak. Kudrah Allah mengada, kudrah hamba tidak ia bekas sama sekali. Ni kita akidah di sunnah wal jamaah. Nak tolak akidah qadariyah. Kudrah di hamba ni beri bekas. Faham tak? Jadi kudrah Allah beri bekas. Kudrah di hamba beri bekas. Jadi sama je lah. Cuma tak samanya kudrah Allah qadim, kudrah hamba baharu, tak sama situ. Tapi sama-sama mengada. Itu tidak keesaan pada sifat. Apa nak keesaan pada sifat? Tidak menyerupai sifat makhluk dengan sifat Allah. Tidak menyerupai pada hakiki lah. Walaupun sebut Allah ada sifat kudrah, makhluk ataupun kita letak hamba lah, manusia ada sifat kudrah, tapi hanya serupa pada muafakat pada nama sahaja. Tapi serupa ke tak? Tak. Sebab sifat kudrah Allah mengada meniada. Adapun sifat kudrah hamba tidak memberi bekas sama sekali. Ni orang yang pakai akal, akhirnya terpesong. Kalau Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah tak ia bekas, tak ada pedah dia kata. Dia pakai akal dia. Ini jadi Mu'tazilah ni. Tuhan letak anda kudrah di hamba, kalau kudrah tak ia bekas. Lepas tu kudrah tu ia bekas. Itu qadariyah. Ni ada orang ngajar gini. Di Terengganu kita ni ada mula ajar gini. Dia pakai akal. Kata jangan pakai akal. Tuhan beri akal ke kita kan? Kita kena pakai lah akal. Ada hak dia. Ada hak dia. Dia dalam bab qada dan qadar contohnya, kita menjelas biar terang molek, siapa tahap tu jadi tanya. Ada ni. Tanya, jawapan dia la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya akan pekerjaan Allah, kamu yang akan ditanya pada hari akhirat. Sebab apa kita datang ke ayat Quran tu? Sebab tak boleh dah, setakat tu je boleh jawab. Jadi kita boleh berfikir ada tahap dia. Ni nak langgar ni jadi Mu'tazilah ni. Tuhan letak kudrah di hamba, kata ibekah, buat apa Tuhan letak, tak ada faedah. Ni di narak lah ke ni di narak. Narak pada paham hak karut lain. Sebab Mu'tazilah dia melebihi akal daripada nakal daripada ayat Quran dan hadis Nabi. Atau dia terpesong tu. Kita menggunakan akal, tapi bukan akal yang mana akal yang mendahului nakal, bukan. Nakal ni yang diambil di Quran dan hadis. Mu'tazilah tak. Dia lebih kepada logik akal. Dia panggil tahsinul akli, logik akal. Intelektual dia tu. Dia lebih kepada tu. Dia Mu'tazilah. Yang mana Mu'tazilah di awal Islam terdahulu bukan orang jahil. Orang yang berpengetahuan agama. Kadang-kadang Mu'tazilah di awal Islam ni satu-satu bidang lain memang mereka diakui kealiman mereka, tapi dalam bab pegangan mereka terpesong. Ada ni. Sebab apa terpesong? Sebab dia melampaui hak akal yang tidak dibenarkan. Fikir juga, digi korek juga, digi tanya juga. Hak Nabi kata dah kan, fa'amsiku, tahan diri kamu. Ada perkara-perkara yang bab qada qadar ni jangan duduk. Ni jangan duduk lebih daripada hak dia. Tetapi kita kena faham dulu molek, perinci dulu. Lepas tu kenapa janganlah. Kenapa Tuhan letak kudrah di hamba, tiba-tiba kudrah tak bekas? Tak usah duk tanyalah.
Dia sebenarnya kalau kita tanya banyak-banyak, kalau dijawab pun akhirnya kita sendiri akan jadi pening. Faham tak ni? Kadang-kadang takut nak cerita. Kenapa Tuhan letak kudrah di hamba? Sebab Tuhan nak menyandarkan kamu yang buat. Baik balas baik, buruk balas buruk. Sebab kamu yang buat. Kenapa kata kamu buat? Sebab Allah telah letak kudrah di kamu. Maka sandar, baik tu kamu buat, kamu dapat balasan baik. Jahat tu kamu buat, kamu dapat balasan jahat. Lepas tu tanya balik, dah Allah letak kudrah di kami, di hamba, kudrah berkah pula? Dah, tak berkah. Oh, tak berkah pula. Kalau tak berkah, kenapa pula kata kami buat? Maka kami dihukum kalau buat jahat. Kerana Allah letak di kamu kudrah. Dah kudrah tu berkah ke tak? Tak. Lepas tu kalau kudrah tak berkah, hak berlaku tu Allah buat. Dah kalau buat, kenapa kami dihukum bila kami buat jahat? Sebab Allah letak dah kudrah di kamu. Kalau korek lagi, jadi macam main bolok ni. Buat apa Tuhan buat kita gitu ni? Tu kata dia tak boleh nak lebih-lebih. Kita pegang setakat ni je. Segala-gala yang berlaku perbuatan Allah. Kudrah Allah sahaja yang mengada meniada. Kudrah Allah sahaja yang mengada meniada. Makhluk tak berkah sama sekali. Termasuk apa makhluk? Makhluk termasuk kudrah yang Tuhan letak di kita. Kita ni makhluk. Faham tak? Kudrah tenaga yang Tuhan letak kita ni panggil apa? Panggil makhluk. Makhluk tak berkah. Tapi ada tak kudrah di kita? Ada, tapi tak berkah. Maka oleh kerana kita ada kudrah, maka kita wajib isbatkan di akidah kita, kita ada pilihan dan perbuatan. Kalau tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, terundur jadi Jabariyah, sesat. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, adakah pilihan perbuatan yang berkah? Kalau pilihan perbuatan yang berkah, jadi Qadariyah, sesat. Lepas tu pilihan dan perbuatan kita ni tak berkah sama sekali. Pilihan dan perbuatan kita pun adalah datang daripada qada dan qadar Allah. Gitu sudah. Kita faham situ. Berhenti. Dia kalau terlajak menggunakan akal, dia akan jadi Qadariyah. Terundur sangat-sangat, dia akan mudah jadi Jabariyah. Ada ni. Kita Ahli Sunnah ni pertengahan. Kena letak molek. Ni kadang-kadang orang sekarang pengajian tauhidnya tak lulus sebenarnya, tapi berani-berani nak mengajar tauhid. Orang yang seumpama ni mengajar, dia mengajar hukumnya haram. Orang yang tumpang belajar dengan seumpama ni hukumnya adalah haram. Ingat baik, ini ilmu pegangan. Mana kita disuruh menggunakan akal, tetapi ada hak dia kalau berkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tuhan letak kudrah di hamba, maka disandarkan hamba yang buat, maka hamba bertanggungjawablah. Kalau baik dapat balasan baik di akhirat, kalau buat buruk dapat balasan buruk di akhirat. Sebab apa? Sebab ada kudrah di hamba. Adakah kudrah tu berkah? Tak. Yang berlaku tu Allah buat belaka. Dan berlaku Allah buat belaka, kenapa hamba dihukum? Sebab dah tak letak dah kudrah di hamba. Korek-korek jadi macam kambing hitam pulak kita ni. Jangan duduk main kau tu. Jadi pening. Lepas tu Nabi kata fa'amsiku. Berhenti, tahan diri kamu. Tapi sebelum tu kena kemah molek dulu. Tak kemah molek tak faham, payah nak tak berpegang dengan akidah Ahli Sunnah pun orang lah. Tapi orang kata berhenti setakat tu sudahlah, jangan duk korek juga bahan kita Qadariyah. Jadi Mu'tazilah dah lama-lama. Sebab tu saya bisa sebut dah bab qada qadar ni kadang-kadang orang yang berbentuk aliran agama pun boleh terpesong. Tapi aliran agama yang betul mahir ke tak? Tak. Ini dia masalah ni. Tapi dari segi logik akal, paluk hak dia. Kalau Tuhan letak kudrah dia hamba, kudrah tak berkah, tak ada guna. Lepas tu macam mana? Tuhan letak kudrah dia hamba, kudrah tu yang mengada meniada. Itulah Mu'tazilah Qadariyah.
Takkan tak kenal Qadariyah Jabariyah kok mana. Dia ahli sunnah wal jamaah. Qadariyah Jabariyah ni nama yang masyhur. Kalau Qadariyah akidah dia macam mana tak kenal, Jabariyah akidahnya macam tak kenal, tak seduk mengajar lah. Qadariyahnya Tuhan letak kudrah di hamba. Kudrah hamba itulah yang mengada dan meniadakan. Jadi serupa dengan kudrah Allah. Kudrah Allah mengada meniada, kudrah hamba mengada meniada. Tu dipanggil kam munfasil pada sifat. Tidak keesaan dah lah. Sebab menyerupai kudrah Allah yang mengada meniada dengan kudrah hamba yang mengada dan meniada. Itu mustahil sama sekali. Kemudian nanti kita pergi kepada keesaan pada perbuatan. Mungkin panjang sikit dan ambil apa? Fokus molek. Lepas tu masuk pada kudrah iradah. Kita kena halusi situ molek. Hukbak, qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Kena mati molek. Kitab ni memulai dengan hak keesaan pada perbuatan. Kemudian pergi pada kudrah, pergi pada iradah, pergi kepada ilmu. Dan wajib bagi Allah tunggal pada sifatnya. Keesaan pada sifat hak dua makna tu. Mana tiap-tiap sifat Allah satu-satu. Makna yang kedua, tidak menyerupai sifat makhluk dengan satu daripada sifat Allah. Ternapilah, artinya tak ada lah pada Tuhan. Pada Tuhan jatuh perkataan tu. Ternapilah, erti ternapi, tak ada lah pada Tuhan. Dua kam, tak ada lah pada Tuhan. Makti tak ada lah pada Tuhan. Dua kam. Mana dua kam hak tak ada di Tuhan ni? Dua kam ni mustahil di Tuhan ni. Mana? Muttasil, kam muttasil pun tak ada di Tuhan, dan munfasil, kan munfasil pun tak ada di Tuhan pada sifat ini. Mana kan muttasil tak ada di Tuhan? Tuhan ada dua kudrah, dua iradah. Kan muttasil pada sifat tu ternapi, tak ada. Sebab kita pegang keesaan pada sifat. Mana kata tak ada ternapi kan munfasil pada sifat? Tak kita menafikan kan munfasil pada sifat, menafikan ada sifat makhluk yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menafikan. Ternapilah, tak ada lah kam munfasil pada sifat ini. Minggu lepas kam muttasil kam munfasil, minggu ni kam muttasil munfasil, insya-Allah minggu depan pula kam muttasil kam munfasil pada perbuatan pula. Kalau dah ingat juga muttasil munfasil, kita kena buat kelas peralihan. Wallahu a'lam.